Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hutang PT-PTN dari 2011 kami dah cakap, kata PKR kepada Akmal Saleh. Wow, baru-baru ini Akmal Saleh tampil menjadi seperti hero apabila beliau bercakap tentang PT-PTN. Biasalah Akmal Saleh ni dia selalu jadi hero. Tapi ramai juga netizen yang mengatakan bahawa Akmal Saleh hanyalah terpaling hero. Apa pula pendapat anda semua? Isu sama ada hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN terus berjaya menjadi sebab untuk parti politik, termasuk yang sama-sama dalam kerajaan, meningkatkan perbalahan antara satu sama lain. Kali ini, pemuda PKR AMK yang menyanggah sekaligus menyindir pemuda UMNO. Pengarah komunikasi AMK, Haziq Azfar berkata, pada dasarnya kerajaan memang mampu melunaskan hutang tersebut. Namun, dengan syarat ia tidak dibebani dengan hutang skandal 1MDB. Malah, kata Haziq, Pakatan Harapan telah membangkitkan isu skandal tersebut seawal 2011 lagi dan sehingga 2013. Hutang PT-PTN masih boleh dilupuskan kerana jumlah keseluruhan bebanannya baru berjumlah 20 bilion ringgit. Namun, ia sudah tidak boleh dilakukan lagi kemudian, khususnya selepas 2018 apabila jumlah hutang PT-PTN mencecah lebih 40 bilion ringgit dan terkini 66.87 bilion ringgit. Hal ini diterangkan sendiri oleh Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli semasa kempen PRU ke-15 bahawa Kerajaan Persekutuan berupaya menghapuskan hutang PT-PTN khususnya sebelum tahun 2013 melalui kaedah refinance tetapi tidak selepas beberapa tahun kemudian, katanya dalam kenyataan media hari ini. Semalam, pemuda UMNO menemplak Pakatan Harapan berhubung janji untuk menghapuskan hutang daripada perbadanan yang ditubuhkan kerajaan bagi membantu membiayai pembelajaran rakyat senegara ini. Kata Akmal, sejak awal lagi Barisan Nasional memang menegaskan bahawa hutang tersebut tidak dapat dilupuskan namun ia gagal meyakinkan sesetengah pihak. Jangan main sebut saja, malah Exco Melaka itu berkata kemarahan orang ramai berhubung isu itu membawa kepada kejian dan makian terhadap Najib Razak yang menjadi Perdana Menteri sebelum PRU 2018. Untuk rekod, PKR bersama Gabungan Rakyat Pakatan Rakyat pernah menjanjikan dasar menghapuskan hutang PT-PTN dalam usaha mereka meraih sokongan pengundi menjelang PRU. Bagaimanapun selepas penubuhan Pakatan Harapan PH, ekoran terbubarnya Pakatan Rakyat, gabungan itu tidak lagi menyatakan ikrar tersebut dalam manifesto menghadapi PRU 14 dan 15. Pada masa sama, bekas Parti Gabungan Pakatan Rakyat PAS mengulangi janji tersebut semasa menyertai PRU 14 pada 2018 melalui manifesto Malaysia Sejahtera mereka. Menurut Haziq, skandal 1MDB yang berlaku pada zaman Najib memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan kantung negara. Kali ini, katanya, walaupun sesetengah aset yang terkait dengan skandal itu sudah dikembalikan, negara masih terpaksa melangsaikan hutang berkenan sebanyak 39.74 bilion dan alangkah baiknya sekira perbelanjaan puluhan bilion ringgit yang terpaksa digunakan untuk membayar hutang 1MDB itu digunakan untuk meringankan beban pendidikan anak-anak muda dengan memperluas skop pengecualian pembayaran sekalipun kini sudah terlambat untuk menghapuskan PT-PTN. Bagaimanapun, apa boleh buat, layan sajalah, katanya. Sementara itu, melalui catatan di media sosialnya hari ini, Akmal Saleh menganggap Haziq tidak memahami apa maksud sebenar yang diperkatakannya semalam.
Apabila nak buat kenyataan, kena faham dulu apa yang nak dibicarakan. Bukan main sebut sahaja dahulu, tetapi langsung tidak faham apa yang diperkatakan, kata Akmal Saleh. Nanti jadilah macam ni, janji dahulu, lepas tu bila kita boleh buat, mulalah cari salah orang lain untuk dipersalahkan. Kesian, katanya. Saudara, dua komen daripada netizen berkait isu ini. Teruskan berkonfrontasi, akhirnya nanti kita akan tahu siapa sebenarnya api dalam sekam, duri dalam daging yang dalam kerajaan sekarang. Sekarang dah mula nampak sedikit tersingkap topeng yang dipakai oleh satu tubuh, dua wajah. Red Perot, kata Akmal Walaun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selalu menjadi buah mulut di kalangan pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan ialah ketidakhadiran ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Kekerapan mereka tidak hadir ke Dewan Rakyat menjadi perbualan. Bahkan ada netizen yang mula mencadangkan apa kata potong saja gaji atau jangan beri gaji, potong allowance sepenuhnya kepada bukan saja ahli parlimen pembangkang, tapi juga kepada semua ahli parlimen yang malas, yang kerap ponteng, tak hadir ke parlimen. Kata netizen, kalau pekerja lain, kalau penjawat awam lain tak hadir bekerja, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Mengapa pula ahli parlimen tak boleh dikenakan tindakan tata tertib? Jika dilihat, kehadiran ahli-ahli parlimen pembangkang sangat mengecewakan. Kemarin ataupun hari ini, sudah pun diberikan penjelasan oleh Amar yang juga Naib Ketua Pemuda Nasional, mengatakan bahawa kehadiran yang lemah dan sekadar berteriak daripada pihak pembangkang amatlah mengecewakan rakyat, tidak memberi manfaat kepada rakyat. Bahkan itu hanyalah menampilkan kegagalan demi kegagalan mereka untuk menawarkan alternatif yang lebih baik kepada kerajaan. Kali ini, dalam laporan di Harapan Daily, turut menjadi bahan jenaka netizen apabila punyalah Re hadir parlimen, aksi ahli parlimen PN ini kini jadi jenaka. Bayangkan kehadiran top guru mereka, iaitu Hadi Awang, Re. Apa maksud Re? Jarang-jarang. Kehadiran Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di parlimen yang dianggap Re menyaksikan ada rakan partinya bersuap foto dengan ahli parlimen barang itu. Maknanya, bayangkan orang sampai mengambil gambar suap foto. Jarang-jaranglah nampak tu kalau macam tu kan. Aksi Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN berkenan merakamkan foto bersama Abdul Hadi itu, kemudian yang menjadi bahan jenaka warganet. Bila kau dah lama tak masuk kelas, sampai member-member kau pun buat perangai, tulis pengguna X, Said Akramin. Punyalah ajaib, kata seorang lagi netizen, punyalah ajaib keberadaan kau di parlimen. Sampai member dari parti sendiri kena ambil selfie buat bukti hadir. Sesi akan datang tidak tahu lagi bila, Perli Huzafa. Abdul Hadi yang juga bekas Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah umum dikenali sebagai ahli parlimen yang kerap tidak menghadiri sidang Dewan Rakyat. Menerusi pangkalan data MyMP, pemimpin PAS yang digelar Tuan Guru itu hanya menghadiri 54 kali daripada 162 sesi persidangan parlimen sejak 26 Julai 2021. Bayangkan, menerusi pangkalan data MYMP, pemimpin PAS yang digelar Tuan Guru itu hanya menghadiri 54 kali daripada 162. Maknanya, dia tidak hadir dalam parlimen 100 kali. Bayangkan itu saudara. Ini bermakna kemunculan Abdul Hadi di parlimen cuma 33% daripada keseluruhan sesi persidangan menurut data MyMP yang dilihat tidak dikemas kini itu. Walau bagaimanapun, rekod kehadiran pemimpin yang terkenal dengan amanat Hadi di Bangol, Peradong, Terengganu pada April 1981 itu dilihat semakin baik dalam mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15 yang bersidang sejak 14 Oktober lalu. Semakan Harapan Daily menerusi senarai kehadiran ahli parlimen di penyata rasmi mendapati
Abdul Hadi, 77 tahun, hanya dua tidak hadir daripada 8 sidang mesyuarat setakat 23 Oktober lalu. Untuk rekod, sidang Dewan Rakyat selama 35 hari hingga 12 Disember depan menumpukan pada pembentangan belanjawan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang kata pembangkang yang ada sekarang ini tiada kualiti. Pembangkang yang ada sekarang ini pembangkang yang tiada idea. Ramai orang kata pembangkang yang ada sekarang ini betul-betul lemah. Ramai juga yang mengatakan bahawa pembangkang pada hari ini adalah pembangkang yang tidak mampu membuat semak imbang, tidak berwibawa dan tidak mampu membuat yang terbaik. Apa pula pendapat anda tentang pembangkang hari ini? Namun kali ini kita nak bicara tentang belanjawan negara yang baru dibentangkan oleh Anwar Ibrahim 3 hari yang lepas. Belanjawan itu telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada netizen, daripada rakyat Malaysia, daripada pelbagai pihak, kerajaan swasta dan sebagainya. Namun demikian, yang menghairankan dan mengecewakan kita semua ialah sudah 3 hari bersidang, sudah 4 hari bersidang, sudah dibentangkan belanjawan negara oleh kerajaan menjadi tanda tanya. Pemuda Pakatan Harapan mula bertanya, di mana belanjawan alternatif pembangkang? Kalau selama ini kita lihat, apabila ada belanjawan dibentangkan oleh kerajaan, pasti ada belanjawan alternatif daripada pihak pembangkang. Ketika Anwar Ibrahim mengetuai barisan pembangkang satu ketika dahulu, apabila ada belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan, pihak pembangkang juga mengeluarkan belanjawan alternatif untuk turut dibahas di Parlimen. Tapi kali ini hari kelima. Sudah hari Jumaat. Sudah 5 hari. Belanjawan itu dibentang dan dibahas sudah 4 hari. Tapi masih belum kedengaran seinci pun, sebiji pun belanjawan alternatif daripada pembangkang. Itu sebabnya ramai pengulas politik kata pembangkang kali ini memang benar-benar tidak mampu dan tidak berkualiti. Memasuki hari ketiga Parlimen bersidang pasca belanjawan Madani 2024, pembangkang masih gagal mengemukakan bajet alternatif atau solusi lebih baik dari yang dibentangkan Perdana Menteri. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Amar Atan, membandingkan Perikatan Nasional PN dengan Pakatan Harapan sewaktu menjadi pembangkang dahulu, di mana PH akan membentangkan belanjawan bayangan sebagai saingan kepada belanjawan kerajaan. Beliau berkata PN bukan sahaja gagal memahami permasalahan negara, malah turut disertai dengan prestasi kehadiran yang bermasalah dalam sidang Parlimen. Ketidakhadiran mereka dalam sidang-sidang penting memperlihatkan sikap tidak serius dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat. Pakatan Harapan dahulu tidak hanya memberi kritikan tetapi turut menawarkan polisi-polisi yang jelas dan cadangan alternatif yang konkret bersedia untuk memimpin bila-bila masa sekiranya diberi mandat. Namun amat mengecewakan apabila pihak pembangkang masih gagal untuk mengemukakan belanjawan alternatif atau sebarang cadangan solusi yang lebih baik dan menyeluruh untuk kepentingan rakyat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Amar yang juga naib ketua Pemuda Amanah Nasional itu menasihatkan agar pembangkang lebih bertanggungjawab menjalankan peranan mereka. Kehadiran yang lemah dan sekadar berteriak tanpa cadangan konkret tidak membawa manfaat kepada rakyat. Mereka perlu tampil dengan solusi yang lebih baik dan relevan demi memajukan negara setakat ini. Apa yang kita saksikan hanyalah kegagalan demi kegagalan mereka yang menawarkan alternatif yang lebih baik, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini kes Pasir, Raja Pasir MBI Selangor. 9 premis sudah digeledah, bermaksud ada tambahan lagi. Dan wow, SPRM telah menjumpai petunjuk baharu
kes MBI Selangor. Pastinya ada lutut orang-orang tertentu khususnya yang telah digelar sebagai ahli politik berpengaruh yang sedang goyah, bergegar dan menggeletar. Siapa agak-agaknya orang tersebut? Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki, memberitahu telah menemukan petunjuk baharu dalam siasatan kes rasuah membabitkan Menteri Besar Incorporated MBI. Menurutnya, perkara itu masih belum boleh didedahkan berikutan pihaknya masih dalam proses menjalankan siasatan termasuk mengumpul keterangan daripada saksi. Kata beliau, memang ada penambahan keterangan baharu yang diperoleh tetapi buat masa ini saya tidak boleh kongsikan lagi berhubung dapatan baru itu. Perkara ini kita akan siasat lebih lanjut, katanya hari ini memetik bernama. Azam Baki berkata demikian selepas Majlis Perbarisan tamat latihan kursus asas pegawai SPRM Siri 28 Bilangan 1 2023 penolong penguasa grade P29 di Akademik Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini. Ada 9 premis telah digeladah semasa siasatan dan kita tak ada sita sebarang premis kerana ia bukan milik mereka. Ada 1 premis milik seseorang yang tinggal di situ, namun ia bukan perkara yang berkaitan dengan siasatan kami, katanya lagi. Pada 12 Oktober lalu, SPRM menggeledah sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh susulan siasatan berkaitan konsesi pelombongan pasir dilakukan syarikat cabang MBI. Sejumlah mata wang asing berjumlah kira-kira 5 juta ringgit dijumpai dalam operasi tersebut. SPRM kemudiannya menggeledah 2 lagi lokasi yang juga didakwa menjadi atau dijadikan safe house. 1 daripadanya membabitkan sebuah pejabat dengan uang dijumpai bernilai lebih kurang RM78,000, manakala 1 lagi lokasi itu ditemukan uang berjumlah bersamaan RM243,000. Wow, banyaknya duit kan? Baiklah saudara-saudara sekalian, agak-agaknya siapa identiti ahli politik yang dikaitkan dengan pangsapuri yang digeledah SPRM itu masih jadi tanda tanya. Banyak spekulasi yang bertaburan, banyak spekulasi yang bertebaran, banyak spekulasi yang disebarluaskan, tular di media sosial. Tapi sehingga ke hari ini, tiada kenyataan rasmi dibuat oleh SPRM. Walau bagaimanapun, sudah banyak yang dapat menjangka siapa ahli politik berpengaruh tersebut. Saudara, kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM kerana menjalankan tanggungjawab dan siasatan yang cukup luar biasa. Sejak akhir-akhir ini, SPRM kini ditakuti dan SPRM kini bukan lagi biasa-biasa. Sekarang luar biasa. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam, Najib telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa beliau menyesal tidak melakukan perkara yang berbeza, tindakan berbeza dalam isuan MDB. Tetapi hari ini, di dalam kenyataan Tony Pua, beliau menyenaraikan beberapa perkara yang secara sinis menemplak, mengejek Najib Tun Razak. Kalau saya tahuan MDB disalahgunakan, sudah tentu saya akan bertindak. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Najib. Hakikatnya, bila penyelewengan 1MDB didedahkan, rupa-rupanya ini antara tindakan Najib yang agak membuatkan kita hairan dan ajaib. Ini tindakan Najib. Pertama, dalam kenyataan Tony Pua di Facebook beliau, antara yang beliau tulis ialah beliau Najib Tun Razak telah pun memecat Gani Patail dan menggantikannya dengan Apandi Ali.
selepas pendedahan 1MDB, apa yang berlaku? Dipecat Gani Patail, digantikan pula dengan Apandi Ali. Perkara kedua yang diambil oleh Najib ketika penyelewengan 1MDB didedahkan ialah Najib memecat pegawai polis yang menyiasat skandal 1MDB. Seterusnya, ini tindakan Najib memindahkan pegawai SPRM yang menyiasat 1MDB ke JPM. Ini pun agak membuatkan kita kehairanan. Nombor 4. Ini tindakan Najib apabila penyelewengan 1MDB didedahkan. Menukar pengurusi PSC dengan kroni. Yang kelima, selepas penyelewengan 1MDB didedahkan, Najib meletakkan laporan audit negara di bawah Akta Rahsia Rasmi supaya rakyat tak boleh tahu. Keenam, tindakan Najib selepas penyelewengan 1MDB didedahkan ialah menghadkan soalan tentang 1MDB di Parlimen. Anda masih ingat ketika Parlimen bersidang bercerita menyoal tentang 1MDB ketika itu, soalan dihadkan. Ketujuh, penggunaan KPN untuk pegang dokumen 1MDB untuk melengahkan audit 1MDB. Kelapan, upah cyber trooper untuk kelirukan pasal 1MDB. Kesembilan, banyak lagi perkara yang agak mengelirukan dan agak menghairankan kita semua. Dan ada lagi menghalang isu ini. Kesepuluh, menghalang isu ini dibangkitkan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dan yang ke-11, tentulah telah pun memecat 2 ahli kabinet yang bersuara tentang 1MDB. Dan menurut dalam kenyataan Tony Pua di Malaysia kini, Tony Pua juga mengatakan bahawa Najib telah pun memecat Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, memecat Peguam Negara Abdul Ghani Patail dan pegawai-pegawai penguatkuasa undang-undang tertinggi bagi memudahkan usaha menutup skandal tersebut, termasuk dakwaan membeli barangan mewah untuk isterinya Rosmah Mansur dengan wang hasil daripada dana yang diseleweng itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe